Baiklah para pelajar, kita akan lihat apakah maksud nusyuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Suzilawati dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk pelajaran 13, isu-isu dalam perkahwinan, iaitu nusyuz. Bahagian fiqh Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Baiklah para pelajar, kita akan lihat apakah maksud nusyuz. Nusyuz bermaksud keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, apabila seorang isteri enggan mentaati perintah suami ataupun permintaan suami yang mana perintah dan permintaan suami tadi tidak bertentangan dengan syarak, maka isteri tadi dinamakan nusyuz, iaitu keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Seterusnya kita akan lihat apakah hukum nusyuz. Okey, hukum nusyuz adalah haram. Okey, haram bagi seorang isteri untuk tidak mahu mengikut perintah suami ataupun permintaan suami selagi mana perintah dan permintaan suami itu tidak bertentangan dengan syarak. Seterusnya kita akan pergi kepada perkara yang boleh membawa kepada nusyuz. Apa dia perkara yang boleh membawa kepada isteri menjadi nusyuz? Okey, yang pertama, isteri enggan melayan suami ke tempat tidur. Okey, contohnya isteri dia tidak mahu melayan suaminya di tempat tidur dengan tidak ada sebab yang munasabah. Okey, sekiranya isteri sakit ataupun tidak sihat kan, maka isteri bolehlah berbincang dengan suami dengan cara yang baik. Tetapi apabila isteri tadi sihat, tidak ada masalah, cuma dia enggan melayan suaminya di tempat tidur, maka perbuatan dia boleh membawa kepada nusyuz. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami tanpa sebab-sebab yang munasabah. Okey, jadi seorang isteri apabila dia nak keluar daripada rumah, dia wajib minta izin daripada suami terlebih dahulu. Tetapi apabila isteri keluar daripada rumah tanpa izin suami dan perbuatan itu boleh menyinggung perasaan suami, maka perbuatan keluar rumah tanpa izin suami tadi boleh membawa kepada nusyuz. Yang ketiga, seorang isteri engkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syarak. Contohnya apa? Contoh seorang suami minta isteri pakai tudung untuk menutup aurat, tapi isteri enggan ikut perintah suami yang mana perintah tadi tidak bercanggah pun dengan syarak. Maka pada ketika ini perbuatan isteri boleh membawa kepada nusyuz. Okey, perkara keempat, iaitu melakukan kekasaran sama ada dengan perkataan atau perbuatan terhadap suami. Seorang isteri bila dia buat perbuatan yang kasar ataupun dia melakukan kekasaran, contoh menampar suami, menyepak suami ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat sehingga suami tersinggung perasaannya, jadi perbuatan ini boleh membawa kepada nusyuz. Seterusnya kita akan lihat bagaimana seorang suami nak mendidik isteri yang nusyuz. Okey, apabila seorang suami berhadapan dengan isteri yang nusyuz, apa cara terbaik untuk dia mendidik isteri dia? Okey, yang pertama, seorang suami mestilah memberi nasihat, okey, dengan penuh hikmah. Okey, seorang suami perlu memberi nasihat kepada isteri dengan penuh hikmah, dengan cara yang baik. Okey, sekiranya setelah memberi nasihat masih lagi isteri tak berubah, suami boleh untuk memilih cara yang kedua, iaitu dengan cara memisahkan tempat tidur. Untuk apa pisahkan tempat tidur? Okey, apabila suami tidak tidur bersama isteri, okey, isteri boleh fikir apa kesilapan dia, apa salah dia sehingga suami tidak mahu tidur dengan dia. Jadi tujuannya adalah untuk mendidik isteri, okey, bukan untuk menzalimi isteri. Okey, cara yang ketiga, suami juga boleh memukul
isteri dengan tujuan mendidik. Jadi bila dikatakan suami boleh memukul isteri untuk tujuan mendidik, maka suami perlu bertindak dengan bijak. Maksudnya janganlah terus pilih jalan ketiga untuk memukul isteri, kan? Seperti mana yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini, salah sikit tampar, kan? Salah sikit sepak dan sebagainya. Kesian isteri. Jadi setelah memilih untuk memberi nasihat, tapi isteri tak nak dengar, buat cara yang kedua, pisahkan tempat tidur. Sekiranya pisahkan tempat tidur pun tak berjaya untuk mendidik isteri, maka suami boleh memilih cara yang ketiga, iaitu memukul dengan tujuan mendidik. Walau bagaimanapun, memukul dengan cara mendidik ni ada pula syarat-syaratnya. Syaratnya seperti apa? Tidak boleh memukul di bahagian muka dan tidak boleh memukul di bahagian perut, kerana bahagian muka dan bahagian perut ni suatu tempat yang sangat sensitif bagi seorang wanita. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah mencegah nusyus. Macam mana nak mencegah nusyus daripada berlaku? Yang pertama, suami isteri perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing. Seorang suami dia tahu tanggungjawab dia, seorang isteri dia tahu tanggungjawab dia, maka masing-masing menjalankan tanggungjawab masing-masing. Maka nusyus tidak akan berlaku. Kerana apa? Kerana isteri faham apa tanggungjawab dia kepada suami. Maka dengan itu nusyus dapat dielakkan. Yang kedua, bertimbang rasa dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Dalam isu rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, sudah tentulah ada asam garamnya, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang berselisih faham. Walau bagaimanapun, kedua-dua pasangan, suami dan isteri, perlu bertimbang rasa dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Dengan cara itu, nusyus dapat dielakkan. Seterusnya, yang ketiga, prihatin terhadap keperluan antara satu sama lain. Suami prihatin terhadap keperluan isteri, isteri pula prihatin kepada keperluan suami. Masing-masing prihatin antara suami dan isteri. Sudah tentulah nusyus ini dapat dielakkan. Jadi Ustazah berharap pelajaran hari ini dapat difahami oleh semua pelajar dan semua penonton. Nasihat Ustazah kepada seorang isteri, jadilah isteri yang solehah. Janganlah engkar kepada perintah suami, ataupun janganlah enggan mengikut permintaan suami selagi mana permintaan suami itu tidak bertentangan dengan syarak. InsyaAllah kehidupan rumah tangga akan menemui jalan kebahagiaan. Sekian, terima kasih untuk tajuk hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.